حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya Allah memberi kita peluang dan ruang dan umur yang panjang untuk kita bertemu lagi pada bulan Ramadan pada tahun ini, yakni pada 1442 Hijriah. Alhamdulillah, ingin saya sentuh daripada hadis Bukhari, hadis yang ke-5933, yang mana an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'matan maghbun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Yang mana dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesihatan dan waktu lapang. Yang mana ramai manusia pada hari ini bila ada kesihatan yang baik, dia tidak menggunakan sebaiknya kesihatan yang ada. Bila ada masa yang lapang, dia tidak menggunakan waktu tu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Saya petik daripada kalam Ibnu Jauzi, yang mana Ibnu Jauzi sebut dunia ini adalah ladang beramal untuk menuai hasil di akhirat kelak. Yang mana dunia ini untuk kita menjaja barangan dagangan, sedangkan keuntungan akan diraih di akhirat kelak. Maka barang siapa yang memanfaatkan waktu lapang, yakni nikmat sihat, nikmat lapang dalam rangka ketaatan, maka dialah orang yang paling bahagia. Walau bagaimanapun, sebaliknya, barang siapa yang memanfaatkan kedua-duanya, yakni masa lapang dan masa sihat, dalam maksiat, dialah orang yang tertipu. Begitu juga Ibnu Battal ada menyebut, barang siapa yang memiliki dua nikmat, yakni waktu lapang dan waktu sihat, hendaklah ia mensyukuri nikmat yang Allah dah berikan kepada kita. Tetapi kalau dia tidak melakukan perintah dan meninggalkan larangan pada dua kenikmatan ini, maka dia adalah orang yang tidak bersyukur dan dialah orang yang telah tertipu dengan keduniaan ataupun dengan waktu masa dan waktu sihat tersebut. Justru apa yang boleh saya sebut kat sini, kalau kita tidak menggunakan waktu Ramadan ini dengan sebaik mungkin untuk kita beramal dengan bersungguh-sungguh, adalah rugi kepada kita sebagai orang yang diberi peluang oleh Allah SWT untuk bertemu pada bulan Ramadan pada tahun ini. Okey, ada ulama yang ada menyebut, ulama menyebut apa, kalau masa muda ni kita malas beribadah, jangan harap masa tua nanti kita bergiat untuk beribadah. Sebab apa? Kalau waktu muda ni kita dah malas, waktu tua, waktu kita dah tak larat, baru kita nak giat dengan ibadah, itu adalah satu kerugian kepada kita lah. Yang kedua, ulama kata apa? Kalau masa tengah sihat ni, kita pun malas untuk menunaikan solat, untuk mendirikan ibadah, solat, ibadah, membaca Quran dan sebagainya. Jangan mengharap waktu sakit nanti kita merangkak-rangkak untuk kita beribadah, untuk kita sembahyang. Sebab waktu sihat inilah kita berdaya untuk kita gunakan kita punya tenaga ini untuk beribadah kepada Allah. Tetapi waktu sakit, waktu kita terlantar, baru kita ingat untuk beribadah, mungkin kita tidak sempurna waktu sihat ini. Waktu sihat ni kita boleh berdiri dengan begitu senang untuk kita berdiri menunaikan solat, untuk kita membaca Al-Quran. Tetapi waktu terlantar dan kita hanya menggunakan isyarat saja untuk solat. Kemudian kalau waktu senang pun kita susah untuk bersedekah, apatah lagi waktu kita tiada duit untuk kita bersedekah. Kalau waktu sihat ni waktu kita ada duit ni, kita pun nak bersedekah pun kita susah. Tetapi waktu kita tak ada duit ni, apatah lagi, mungkin kita berkira dengan duit kita. Kemudian kalau waktu masa lapang pun kita tak baca Quran,
Tetapi jangan mengharaplah untuk kita waktu sibuk nanti kita membaca Quran. Justru Allah kurniakan kenikmatan pada bulan Ramadan ni khusus kepada umat kita. Ada banyak kelebihan pada bulan Ramadan ni, iaitu banyak kelebihan yang fadilat yang Allah berilah kepada kita. Okay, sebab apa saya kata Allah memberikan banyak kelebihan dan fadilat di dalam bulan Ramadan? Sebab apa? Ada hadis daripada Ibnu Abi Hatim yang mana Ali bin Urwah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada mereka yang mana ada orang daripada ada 4 orang daripada golongan Bani Israel yang mana mereka sentiasa beribadah kepada Allah tanpa melupakan walaupun sesaat. Yang mana mereka ini adalah 4 orang ni, yakni Ayub, Zakaria, Hizil bin Ajuz dan Yusuf bin Nun. Sampaikan sahabat baginda pelik dan hairan. Apa yang kenapa mereka ni 4 orang ni mampu beribadah kepada Allah tanpa melupakan sedikit pun hati mereka kepada Allah. Maka malaikat Jibril alaihissalam berkata berjumpa dengan Muhammad dan berkata kepada baginda, "Wahai Muhammad, kenapa umat kamu merasa hairan dengan apa yang dikerjakan oleh 4 orang hamba tadi?" Yang mana 4 orang hamba tadi ni tidak pernah sesekali melanggar perintah Allah dan tidak pernah sesekali melakukan maksiat kepada Allah dan sentiasa beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Akan tetapi Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad, sedangkan Allah SWT telah menurunkan sesuatu yang lebih baik daripada 80 tahun tadi. Apa dia? Yakni sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran, yakni pada malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni kalau kita kira bersamaan 83 tahun 4 bulan. Maka apa yang nak diherankan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka beruntunglah kepada sesiapa yang bersungguh-sungguh memanfaatkan awal Ramadan sehingga akhir Ramadan. Bukan awal Ramadan sahaja kita isi dengan beribadah, kita pergi tarawih penuh 20 rakaat, tapi pada akhir Ramadan kita kecundang. Itu amat mengecewakanlah, ataupun amat yang sepatutnya kita sesali kerana kita tidak menggunakan sebaik mungkin bulan yang penuh barakah ni untuk kita beribadah kepada Allah. Sebab pada bulan inilah dilipat gandakan ganjaran pahala kepada kita setiap amalan yang kita lakukan. Adalah rugi kepada kita, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita tak gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, yang mana Allah telah mengurniakan bulan ini dengan penuh barakah, dengan penuh banyaknya kelebihan, banyaknya fadilat, tapi kita tidak menggunakan sebaik mungkin, rugilah kepada kita. Sedangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 yang berbunyi, hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un, yang mana golongan kafir ataupun golongan orang-orang yang lalai ataupun orang-orang yang lengah ni, yang lengah terhadap perintah Allah, mereka berkata kepada Allah, dia memohon pada waktu sakaratul maut tu, mereka memohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah kembalikanlah aku ke dunia. Kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Tujuannya la'alli a'malu salihan fima tarak. Yang mana dia kata untuk aku melakukan ibadah yang mana aku dah lama tinggal. Masa kita dah mati baru kita nak nyesal, tak ada gunanya. Wa na'udzubillah. Maka di sini saya ingin terangkan daripada kitab yang tadi saya sebut, kitab Ihya Ulumuddin, yang telah menyebut berkaitan martabat orang yang berpuasa. Yang pertama adalah saumul umum. Yang mana saumul umum ni apa? Dia adalah kaful batan wal faraj wa anqatul syahwat. Yang mana orang ni dia hanya mampu untuk menahan perut dan menahan perut dan kemaluan dia, serta menjaga syahwatnya daripada tuntutan nafsu. Ini dikhususkan untuk golongan puasa umum, macam saya sebut tadi, saumul umum, iaitu orang yang berpuasa golongan puasa awam. Okey. Yang kedua apa? Yang kedua adalah saumul khusus. Yang mana saumul khusus ni apa? Saumul khusus ni selain daripada dia mampu menahan
perut, mampu menjaga syahwat dia. Dia juga apa? Kaful sam, yakni pendengaran, kaful basar, mata beliau, wal lisan, lidah, wasairil jawarih anil atham. Yang mana puasa orang khusus ni apa? Dia mampu menjaga pendengaran dia, mampu menjaga indera matanya, penglihatannya, mampu menjaga lidahnya daripada berkata-kata perkara yang tidak patut, dan juga dia mampu menjaga seluruh panca indera daripada melakukan kemaksiatan. Maka mereka ini adalah golongan yang menundukkan pandangan daripada apa yang boleh mengganggu hati mereka daripada mengingati Allah. Dia akan juga percakapan apa? Dia mampu menjaga percakapan daripada mengumpat, daripada mengutuk, daripada mencaci dan sebagainya. Dan orang saumul khusus ni juga dia mampu menahan diri mereka daripada mendengar umpatan daripada orang ataupun mendengar perkara-perkara yang melalaikan. Maka golongan inilah yang sepatutnya yang boleh kita kejar. Kalau sebelum-sebelum ni kita hanya mampu menahan lapar, mampu menahan syahwat daripada melakukan hubungan dengan siapa yang ada pasangan daripada siang hari, tapi itu hanya kepada orang yang kepada orang awam saja. Tapi golongan yang kedua, golongan yang khusus, dia mampu menahan segalanya, yakni menahan daripada mendengar perkara yang tak elok, melihat perkara yang tak elok dan sebagainya. Maka kat sini golongan ini yang sepatutnya kita kejar. Mungkin tahun Ramadan sebelum ni kita hanya pada tahap saumul umum, maka kita cuba untuk Ramadan kali ini kita mengejar kepada saumul khusus. Adapun golongan yang ketiga adalah golongan saumul khusus wal khusus, yang mana golongan ini dia hanya kepada para anbiya, siddiqin dan muqarrabin. Maka golongan yang ini memang tanpa satu saat pun dia tidak akan lupakan Allah, hati dia tidak akan lupakan pada Allah. Maka kita nak kepada peringkat yang terakhir tu tidak mampu, kita kejarlah kepada tingkatan yang kedua, yakni tingkatan saumul khusus. Okey, bagaimana cara kita nak mencapai golongan yang saumul khusus tadi? Caranya adalah kita, perkara utama je adalah main point kita adalah nafsu kita. Sebab apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh kamu yang paling ganas ialah nafsumu. Yang mana nafsu ni berada di mana? Dia berada di lambung, dua lambung, yakni di bahagian dua sisi kita. Maka kalau kita mampu melawan hawa nafsu, daripada hawa nafsu ni bermacam, sama ada dari segi kita melihat, hawa nafsu untuk kita melihat sesuatu yang tidak elok, hawa nafsu untuk kita bercakap perkara yang tidak elok, hawa nafsu untuk kita mendengar perkara yang tak elok. Itu cara kita untuk mengawal. Bagaimana cara kita nak mengawal tu? Kita kena tahulah, kita kena kenal pasti, adakah perkara ini perlu kita tengok, adakah perkara ini perlu kita dengar. Kalau Syekh Sa'id Al-Hawa dalam Al-Asas fi Tafsir kata, melawan hawa nafsu ni bermaksud menundukkan nafsu supaya apa? Supaya kita dapat mengikut kehendak Allah dalam setiap perkara. Apabila nafsu dapat dikalahkan, seorang yang mengutamakan seorang itu akan mengutamakan perintah Allah dan daripada mengikut kehendak dia. Okay, bila kita mampu mengawal kita punya nafsu, kita mampu untuk menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah tadi. Sebab apa? Selain itu, Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahawa yang harus dilakukan ketika berpuasa bagi menjaga serta meningkatkan amalan, di antaranya ialah yang pertama, menundukkan pandangan daripada melakukan kemaksiatan. Pandangan melakukan kemaksiatan mungkin kita boleh kurangkan untuk melihat TV. Kita cukuplah bulan-bulan lain kita menghabiskan masa melihat Netflix. Mungkin pada bulan Ramadan ni kita membaca Al-Quran. Bila ada masa kosong dia baca Al-Quran ataupun berzikir. Yang tak mampu berpuasa, yang tak boleh berpuasa, mungkin daripada kaum wanita tak mampu berpuasa, berzikirlah. Supaya kita sentiasa mengupdate ataupun kita sentiasa memperbaharui setiap amalan kita pada setiap hari. Supaya kita tidak
terjatuh kepada amalan yang boleh kita jatuh kepada golongan yang pertama tadi, golongan saumul umum. Okey. Kurangkanlah. Mungkin kalau contoh bulan lain kita tengok Korea yang anak-anak pun teman-teman kita yang tengok Korea tu yang boleh mampu marathon pas baton tengok Korea, cubalah kita kurangkanlah pada bulan Ramadan. Bukan saya tak bagi untuk berhibur, tapi kita kurangkan. Sebab apa, bulan Ramadan ni amalan, apabila kita melakukan amalan, pahala itu berlipat ganda. Amatlah rugi kalau kita jadikan bulan Ramadan ni seperti bulan biasa. Yang kedua apa? Menjaga percakapan daripada bercakap perkara yang sia-sia, berbohong ataupun mengumpat. Kita elakkanlah daripada perkara-perkara tersebut. Mungkin kita ada kawan yang datang kat kita, kau tahu tak, aku nak cerita ni, tapi kita dah tahu benda ni tak perlu kita dengar. Maka kita cubalah elak, tak apalah. Inni saimun. Kita nak elakkan diri kita daripada mendengar ataupun berkata perkara yang tidak berfaedah. Yang ketiga, menjaga pendengaran lah. Macam saya sebut tadi, menjaga pendengaran daripada mendengar perkara-perkara haram. Tak kisahlah sama ada kita mendengar daripada umpatan orang ataupun kita terlampau leka mendengar lagu, maka kita elakkanlah, kita kurangkanlah. Mungkin kalau bulan Ramadan kita letak dekat radio berkaitan dengan tazkirah, supaya kita sentiasa update dirilah. Pada bulan inilah kita gunakan sebaik mungkin. Dan yang keempat, macam saya sebut tadi, wasailul jawaril anil atham, yang mana menjaga panca indera daripada melakukan dosa dan maksiat. Begitu juga melakukan perkara yang syubhat ketika berbuka puasa. Perkara syubhat pada berbuka puasa ni perkara apa? Mungkin pada masa kita nak berbuka puasa ni kita terlampau excited nak buka macam-macam sampai kita beli makanan terlebih dan membazir. Maka kat situ perkara yang kita elakkanlah, cukuplah berpapada. Kita bulan Ramadan ni untuk kita tarbiyah diri kita. Tarbiyah untuk menjaga semua amalan, untuk menjaga semua diri kita, sebab Ramadan ni adalah bulan fitrah. Mana bulan untuk kita kembali kepada fitrah asal. Seperti bayi yang masih lahirlah, maka yang tak ada dosa, kita cuba untuk kembali kepada fitrah yang asal. Okey. Justru kita digalakkan meningkatkan amalan supaya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu taala, seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Yang mana Imam Al-Maraghi mensyarahkan ayat di atas menyatakan bahawa kewajipan berpuasa dan melakukan sebanyak amalan di bulan Ramadan di samping mengawal nafsu syahwat bagi meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah SWT akan mengangkat darjat serta memberi kedudukan yang tinggi kepada hamba-Nya yang dapat menjaga dan memperbanyakkan amalan di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan. Ini kerana apa? Segala ganjaran pahala yang dilakukan pada bulan Ramadan hanya Allah SWT yang akan membalasnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jal, as-saumu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwah wa aklahu wa syurbahu min ajli. Yang mana Allah SWT berfirman, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya, yakni meninggalkan syahwat makan dan minum. Maka kalau bagaimana kita nak elakkan pembaziran? Mungkin kita teringin nak makan, teringin nak makan. Time ni lah kita tengok air sirap pun kita dah rasa sedap. So kalau contoh kita pergi ke bazar Ramadan, kalau pada bulan tahun ini dibenarkan untuk SOP, kita boleh adanya wujudnya bazar Ramadan, maka sama-samalah kita menjaga SOP. Dan waktu kita membeli tu kita ingat, sama ada kita ingat
jiran sebelah tu pun dah cukup baik lah. Kita ingat jiran sebelah, sama ada cukup ke jiran sebelah aku ni dah makan ke? Orang kawasan aku ni dah makan ke? Kalau jumpa orang kat tepi jalan yang mungkin kita rasa dia tak mampu untuk membeli makanan, kita beli makanan untuk diberikan kepada mereka. Dalam bulan Ramadan ni, kita sebagai umat Islam digalakkan untuk mengikuti satu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana memberi makanan kepada orang yang berpuasa. Yang mana ini berdasarkan sebuah hadis sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu misl ajrihi ghaira annahu la yanqusu minal ajri as-sha'im syai'an." Yang mana sesiapa yang memberikan makan dari makan kepada orang yang berpuasa, dia akan mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa, dan dia tidak akan mengurangkan puasa orang yang kita berikan makanan tadi. Maka contoh akak-akak, puan-puan mungkin tidak berpuasa, mungkin nak dapat pahala orang yang berpuasa, maka belilah makanan dan berilah kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya akan kembali kepada mereka. Yang mana Imam Izzuddin Ibnu Salam, dia telah menjelaskan fadilat memberi makanan kepada orang yang berpuasa dengan menyebut apa? Siapa yang memberi makan kepada 36 orang yang berpuasa dalam sepanjang tahun, maka dia akan mendapat pahala berpuasa selama setahun. Ini dalam kitab Maqasid As-Saum lah, Izzuddin Abdul Salam lah, halaman 18. Maka itulah tujuannya. Kita jangan terlampau pentingkan diri kita sahaja. Kita fikir apa yang kita boleh buat. Bukan setakat kita hanya meningkatkan ibadah kita, nafsi kita, tapi kita boleh meningkatkan amalan lain yang boleh meningkatkan lagi pahala kita. Okey. Maka apa yang kita setelah apa yang saya sebut sebelum ini, apa yang perlu kita buat sekarang ni adalah untuk kita memburu malam Lailatul Qadar. Yang mana kita tahu malam Lailatul Qadar ni adalah malam sebuah malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan, bersamaan 83 tahun 4 bulan. Yang mana kita digalakkan untuk memperbanyakkan amal soleh pada malam-malam terakhir pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk meraih pahala beribadah pada malam Lailatul Qadar. Yang mana kita banyak buat dosa ni, kita kejarlah malam Lailatul Qadar ni agar kita mengharap daripada Allah supaya dapat mengampunkan dosa-dosa kita. Kita tak mahu, kita tak nak tengok kita di akhirat nanti segala perbuatan kita ditayangkan dan amalan kebaikan kita sangat ringan. Kalau boleh kita nak amalan kebaikan kita paling berat. Okey. Yang mana para ulama Islam mengatakan bahawa Lailatul Qadar ni berlaku pada bulan Ramadan, iaitu pada malam diturunkan padanya Al-Quran. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang mana padanya telah diturunkan Al-Quran. Sebab itulah betapa hebatnya, betapa fadilat ataupun kelebihannya umat Nabi SAW yang telah diberikan oleh Allah pada bulan yang mana memberikan satu malam untuk kita, satu malam. Bukanlah kita pada bulan Ramadan ni kita hanya mengejar pada malam Lailatul Qadar, kita dok cari bila Ramadan, bila malam Lailatul Qadar, bila malam Lailatul Qadar. Kita sebenarnya berterusan. Sebab tu ulama ataupun sebab tu tak ada Allah tak tetapkan bila pada tarikh 23 ke 27 ke, tak. Allah tak ada letakkan satu ketetapan bila pada Ramadan, supaya kita sentiasa beristiqamah melakukan ibadah kepada Allah. Okey. Apa yang boleh amalan-amalan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ni, apa yang kita boleh buat? Yang mana diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fil ghairi. Yang mana maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan.
dari bulan Ramadan, melebihi ibadah baginda pada hari-hari yang lain. Mana 10 hari terakhir Rasulullah sampaikan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang mana 10 akhir Ramadan ni Rasulullah betul-betul menghidupkan malam tersebut dengan bangun malam, dengan bangun malam dia menjauhi daripada melakukan persetubuhan ataupun melakukan hubungan lah dengan isteri-isteri baginda. Kemudian di antara amalan yang baginda lakukan, antara amalan yang baginda lakukan adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala shaddada mi'zarahu ahya lailah wa aiqaza ahlahu. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 hari terakhir bulan Ramadan, baginda akan mengerat ataupun mengetatkan ikatan di pinggangnya. Baginda akan menghidupkan malam harinya dan baginda membangunkan ahli keluarganya untuk beribadah. Maka 3 ibadah dalam hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW pada 10 akhir Ramadan. Yang pertama tadi apa? Dia mengetatkan ikatan di pinggang baginda. Apa maksud dia? Maksud dia Rasulullah ni baginda bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Yang mana Rasulullah meninggalkan perbuatan bersama dengan isteri pada 10 akhir Ramadan. Dan yang pendapat ini adalah pendapat yang paling sahih lah. Yang mana baginda akan mengasingkan diri baginda dari isteri-isteri baginda. Kedua apa? Rasulullah akan menghidupkan malam. Menghidupkan malam bagaimana? Yang kemungkinan menghidupkan keseluruhan malam dengan beribadah ataupun menghidupkan majoriti atau kebanyakan malam dengan ibadah. Ini kerana menghidupkan 10 malam juga telah dianggap sebagai apa? Sebagai menghidupkan malam sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Okey. Ketiga, baginda bukan sahaja baginda secara nafsi, baginda bersendirian sahaja yang melakukan ibadah, tapi baginda juga akan mengejutkan keluarganya untuk beribadah. Yang mana baginda akan mengejutkan isteri-isteri dan keluarga baginda untuk bangun beribadah. Ini menunjukkan bahawa baginda mengetuk pintu Fatimah radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Talib, lalu berkata, ala taqumani fatusalliyan, yang mana apakah kamu dua tidak bangun lalu menunaikan solat. Okey. Apa kelebihan beribadah pada Lailatul Qadar? Di antara kelebihan menghidupkan malam Lailatul Qadar ni dengan ibadah adalah seperti yang pertama, dosa-dosa kecil diampunkan. Yang mana ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Yang mana sesiapa yang melakukan qiyam pada Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah berserta keampunan, saya akan dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Okey. Yang kedua, ganjaran amalan melebihi 1000 bulan bersama 83 tahun tadilah. Yang mana ini jelas dalam suratul Qadr ayat 3, yang mana Lailatul Qadr khairum min alfi syahr, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang mana kata Imam An-Nakhai rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beramal pada malam tersebut, yakni beramal pada malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada beramal pada 1000 tahun. Okey. Maka apa yang boleh saya konklusikan pada hari ini, semoga dengan pencerahan yang telah saya berikan dapat sedikit sebanyak memberi galakanlah kepada kita untuk memperbanyakkan amalan soleh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebab kita tak pasti, kita tak pasti sama ada kita dapat berjumpa pada Ramadan akan datang ke tidak. Kadang saya sedih lah, sebab kadang pada Ramadan kali ini kita mampu bersama dengan family kita, kita mampu bersama dengan mak ayah kita. Mungkin kita tak pasti pada bulan Ramadan sama ada kita yang tiada ataupun mak ayah kita yang tiada, ataupun mungkin ada family kita yang tak ada. Maka isilah bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Bukan isi secara
nafsi, bukan isi secara sendiri sahaja. Ajaklah family-family, sama-sama kita mengimarahkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Semoga segala amalan yang kita lakukan bermula pada awal Ramadan hari itu sehingga hari ini sentiasa istiqamah dan tidak pernah kita rasa kita akan kalah dalam bulan Ramadan ini. Semoga dengan pengisian saya pada ini memberi sedikit manfaat kepada semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.